Pendengar Ria 897, berikut ini adalah sebuah kisah yang ingin saya ketengahkan. Bila saya baca kisah ini awal tadi, bila saya menderas dan memahami kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar dari seberang, katanya, Kisi, tolonglah jangan sebutkan nama kampung saya. Tapi saya seorang pendengar dari Malaysia. Nama saya Azmi. Dan tolonglah Kisi, jangan sekali lagi sebutkan nama kampung saya. Saya kirimkan nama kampung untuk pengetahuan Kisi saja. Baiklah Azmi, saya akan rahsiakan. Katanya Azmi, kisah ini berlaku sejak istrinya hamil anak yang pertama. Pendengar Ria 897, mereka suami isteri tinggal di sebuah rumah kampung, peninggalan arwah ibu dan arwah ayah. Sebelum ini, bila Azmi berumah tangga, dah masuk setahun lebih, mereka tinggal bersama dengan ibu dan ayah. Tapi mungkin agaknya, katanya, ibunya tak dapat hidup untuk melihat cucu yang dilahirkan. Jadi apa yang berlaku? Sejak ibu saya meninggal, banyak perkara-perkara aneh, gangguan yang menyeramkan berlaku dalam rumah kampung. Rumah kampung ibu saya adalah jenis bekas yang bawahnya ada kolong. Rumah kampung ibu saya pula pendalaman sangat, jauh daripada jalan raya utama, katanya Azmi. Kisi, bila isteri saya mendapat berita dari doktor yang dia hamil anak yang pertama, saya dengan isteri cukup gembira. Tapi rasa sedih pun ada, kerana ibu tidak dapat bersama dengan kami. Ibu dan ayah telah pun meninggal beberapa bulan yang lalu. Jadi kami pun pulang dengan kegembiraan, nak beritahu adik-beradik yang lain dan juga rakan-rakan saya yang saya satu hari nanti akan menjadi seorang ayah. Tapi Kisi, dengan adanya cahaya mata dalam perut, semakin dahsyat gangguan dalam rumah. Dalam rumah saya, kesemuanya ada 4 bilik tidur. Dapur kami sebelah belakang. Kalau nak ke dapur, kena turun tangga. Sebab dapur kami di belakang dan di kawasan lantai, bukan yang seperti rumah kami yang didirikan dengan kayu. Pendengar Ria 897, kata Azmi, kalau tak silap saya, dah masuk bulan yang ketiga. Sebelum tu isteri saya pernah beritahu malam-malam hari dia akan dengar suara perempuan minta tolong. Tapi saya cuma katakan jangan layan, kita akan tinggal kampung dan belakang rumah kita hutan. Jadi dengan adanya anak dalam kandungan anak yang pertama, mungkin banyak gangguan yang berlaku. Jadi dah 3 bulan lebih, isteri kadang-kala melaporkan perkara yang sama, cuma saya suruh dia istighfar. Dan kalau dia rasa takut, malam-malam hari saya suruh dia kejutkan saya. Jadi apa yang terjadi berikutnya memang menyeramkan. Waktu itu isteri saya kejutkan saya. Kalau tak silap saya dah pukul 12 lebih tengah malam. Saya terbangun. Jadi saya tanya, kenapa? Awak nampak apa? Awak dengar apa? Bang, Tadi kenapa? Cakap dengan abang. Abang, tadi saya nampak ada orang merangkak depan bilik tidur, bang. Awak ni biar betul. Betul, bang. Jadi Kisi dan juga pendengar Ria 897, katanya Azmi, saya bangun dari katil. Isteri saya duduk di dalam bilik. Apabila saya keluar daripada bilik, melangkahkan kaki, rasa meremang, Kisi. Rasa pun takut juga. Tapi sebagai seorang suami, seorang ketua keluarga, kena beranikan diri. Saya periksa semua bilik tidur. Tak ada. Saya tengok ruang tamu pun tak ada. Saya masuk balik ke dalam bilik. Saya kata pada isteri, saya rasa mungkin awak ni mimpi ngeri tak? Saya dah keluar tak nampak apa-apa pun. Jadi isteri saya berdiam diri. Pendengar Ria 897. Kemudian apa yang berlaku? Saya pun baring di atas katil. Dek, 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 dek. Assalamualaikum. Kisi, saya dengan isteri saya dengar macam suara orang beri salam dekat tingkap bilik. Kisi, tingkap bilik saya tinggi. Mustahil orang boleh ketuk. Kalau ketuk, akan ketuk kayu bawah. Tapi kali ini dengar orang ketuk tingkap.
Saya dengan isteri cuba tidur, sampailah waktu subuh kami diganggu tak henti-henti. Dipendekkan cerita, katanya Azmi, isteri saya sering mengadu sakit perut. Dan pernah sekali tu kandungan dalam perut. Kisi cuba bayangkan, pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Katanya Azmi, kandungan dalam perut tu bukan di hadapan, malah dah ke tepi. Seolah-olah perut dan bayi bergerak sebelah kiri isteri saya. Jadi perut isteri saya sengit sebelah. Kisi, dia bangun tengah malam terperanjat melihat perutnya ke tepi. Kemudian keesokan harinya berjumpa dengan bidan. Bidan cuba tolak balik bayi yang dah sengit sebelah kiri. Kemudian bidan jumpa saya secara peribadi. Azmi, saya minta maaf. Saya rasa ada benda yang nak kacau anak awak ni. Saya rasa ada baiknya awak dapatkan perlindungan. Kalau awak nak, saya boleh kenalkan dengan seseorang. Saya cuma mengatakan terima kasih pada bidan. Saya pulang dan tidak ambil pun tawaran yang diberikan oleh bidan untuk mendapatkan rawatan menjaga anak dalam kandungan. Kerana saya tahu itu semua syirik. Kisi dan pendengar Ria 897, bayi saya dilahirkan sihat walafiat. Kisi, bayi saya seberat 3.02 kilogram. Dibawa pulang ke rumah selepas 3 hari di hospital. Bayi sedang baring di atas katil. Malam hari Khamis, malam Jumaat. Isteri saya terpekik bila dia berada dalam bilik. Saya yang sedang berada di ruang tamu lari bergegas. Tanya isteri kenapa. Katanya, wajah anak kami, badan bayi, tapi kepala lelaki tua, Kisi. Bayangkan pendengar Ria. Saya terperanjat dengan kata-kata isteri. Benda ini berterusan sampailah anak saya dah besar. Sekarang ini dah setahun lebih. Gangguan hilang. Tapi kami pun dah berpindah, tidak lagi duduk di rumah puaka tersebut. Rumah itu kami sewakan kepada orang, tapi tidak pernah dengar gangguan-gangguan yang menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Itu dia pendengar Ria 897, kisah yang pertama telah pun saya ketengahkan pada malam ini dari Encik Azmi berkongsi pengalaman. Dan sebenarnya kisah Azmi ini ada 4 muka surat, tapi saya dah potong banyak saya potong ni sebab nanti kalau tidak satu kisah ni makan masa setengah jam. Jadi saya dah potong dan beberapa perkara telah pun dikongsi sama saya tidak dapat ketengahkan. Ada juga tentang ialah isterinya malam hari terbangun dan seolah-olah ni nak membunuh bayi lah dalam yang sedang tidur tu. Dan apabila anaknya menangis, Azmi kata dia terbangun dan dia terus tarik tangan isterinya tu menangis, tak tahu apa yang dia lakukan. Jadi itulah yang dapat saya ketengahkan. Kita akan teruskan dan akan saya kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini dengan lebih banyak kisah misteri jam 12 di Ria 897 FM. Saudara ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan selanjutnya kisah yang menyeramkan berikut ini dalam rancangan misteri jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Ini adalah kiriman SMS ingin saya sempurnakan dari Kak Latifah. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Latifah, saya ingin berkongsi, kata Kak Latifah. Pengalaman yang ingin saya ketengahkan ini adalah sesuatu yang menakutkan. Dan Kisi, ini bukan dibuat main. Ini adalah pengalaman yang benar-benar berlaku kepada kakak dan juga keluarga. Sekarang ini rumah kakak dah tak boleh pasang langsi. Entahlah, tak tahu kenapa. Langsi yang dipasang, seringkali pasang langsi, mesti ada kejadian yang menakutkan berlaku. Antara perkara yang berlaku, rumah kakak di ruang tamu
Dipasang langsi dari satu sudut ke sudut yang lain. Tingkap ruang tamu rumah kakak ni tingkap yang panjang. Dan tingkapnya yang memanjang, yang menutupi hampir seluruh ruang tamu rumah kakak di bahagian hadapan. Jadi langsi yang digunakan langsi jenis yang penuh dari atas sampailah ke bawah. Beberapa kali bukan kakak, malah anak-anak dan suami pernah bercakap. Kadang-kala bila mereka bangun di waktu malam, balik kerja, balik dari keluar, pukul 11, pukul 12, 1 pagi, mereka dapati belakang langsi macam ada benda, macam ada orang sedang sembunyi. Yang menakutkan kakak, kata Kak Latifah, waktu tu ingat lagi, anak kakak telefon suruh jemput dia. Ini selepas dia dapat tahu beberapa kali ternampak dekat langsi rumah tu ada benda berdiri. Dan beberapa kali depan pintu ternampak sesuatu. Bila dia balik kerja, katanya Kak Latifah, anak kakak akan telefon supaya turun bawah jemput dia naik sebab dia takut. Jadi kakak pun bangunlah. Dia balik sekitar kadang-kala bila dia waktu malam dia bertugas, sekitar 3 lebih pagi. Kakak bangun setelah mendapat panggilan. Katanya, Mama 10 minit nanti dah sampai Mama turun Jadi kakak bangun, keluar dari bilik. Bila kakak jalan, nampak di ruang tamu Casey, langsi kakak macam menggelembung, macam ada sesuatu berdiri di belakangnya. Kakak kuatkan semangat. Langsung tak nak pandang Casey, tapi nampak Casey. Bila kakak nak turun, kakak pusing ke belakang nak tarik pintu nak tutup. Alangkah terperanjatnya. Casey nak tahu, belakang langsi kakak ternampak ada susuk tubuh, tak tahulah wanita ataupun tidak. Rambutnya panjang sampai ke lantai. Nampak sekejap. Astaghfirullahalazim, panjangnya rambut dia. Casey, menyeramkan Casey. Dipendekkan cerita, akhirnya kakak suami dengan anak-anak berbincang. Kami panggil seorang pakar untuk datang untuk tengok rumah kami. Pakar kata, dalam rumah kakak ada hantu polong. Tak tahu siapa yang hantar. Langsi di ruang tamu dibuka. Kali ini pula Casey, di ruang tamu dah tak pakai langsi lagi, cuma pakai blinders untuk tutup. Di dapur pula, dekat dapur memang ada satu tingkap. Langsi memanjang tapi taklah sampai ke lantai. Nampak ada benda berdiri. Bila buka lampu, benda tu hilang macam gitu saja. Dan hingga ke saat ini, kata Kak Latifah, teman-teman Ria 897, rumah Kak Latifah tidak menggunakan langsi. Malah kadang-kala hanya menggunakan tuala untuk tutup tingkap. Sebab takut gangguan ini akan berterusan. Casey tak tahulah daripada mana datangnya makhluk hantu polong yang katanya ada diketahui oleh pakar yang membantu bersihkan rumah Kak Latifah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, itulah kisah yang telah pun diketengahkan, menyeramkan. Di belakang langsi, nampak macam ada susuk tubuh berdiri, kata Kak Latifah. Macam ada benda menggelembung lah. Mungkin ada orang bersembunyi. Dan Kak Latifah katanya pernah satu malam tu nak jemput anaknya pulang dari tempat tugas, terperanjat apabila beliau nak tarik pintu, nak tutup, nak keluar rumah. Rasa-rasa macam ternampak ada perempuan rambut panjang sampai ke lantai sedang berdiri di belakang langsi rumah. Dan sekarang ni mungkin rumah Kak Latifah dah tak gunakan langsi. Beliau hanya tutup mungkin di depan tu gunakan blinders. Ada juga dikatakan gunakan tuala untuk tutup tingkap. Jadi ahli keluarga diganggu dan sebagainya. Dan bila ditanya di belakang langsi ada makhluk yang dikenali sebagai hantu polong.
Sejauh mana kebenaran tak pastilah. Tapi yang ini ingin saya ketengahkan daripada Samdi katanya. Apa khabar Kisi? Nama saya Samdi. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Kebelakangan ini anak saya kalau balik sekolah lah, kalau dia ada CCA, dia akan balik sekitar 7 lebih malam. Dan bila dia balik lewat tu, seringkali dia katakan anak saya dalam lift kadang-kala terdengar bunyi perempuan menjerit ataupun perempuan meringik macam tu lah. Dan rasanya seram. Kadang-kala bila dia balik tu saya tanya kenapa tercungap-cungap. Dia kata dia naik lift, dia naik tangga tak naik lift. Jadi saya bila tanya lagi dia kata dia takut dengar suara yang sama. Jadi saya pun katakan jangan percaya, itu mungkin geselan daripada besi-besi dalam lift ataupun chain yang digunakan lah dalam lift. Mungkin dah lama karat jadi hasilkan bunyi macam tu. Tapi anak saya kata tak naklah seram. Rumah kami tingkat 7. Jadi kalau dia balik lambat kadang-kala dia akan naik tangga Kisi, melainkan lift tu ada orang naik barulah dia akan naik dengan orang itu. Kalau orang tu turun tingkat 4 dia akan turun tingkat 4, dia akan naik tangga sampai tingkat 7. Jadi satu malam tu katanya selepas mendengar rancangan Kisi, isteri saya ni nak minum sesuatu dan dia katanya nak terus suruh saya belikan lah. Jadi saya pun okeylah, saya pun pergilah ke kedai 24 jam berdekatan dengan rumah saya. Saya keluar rumah, saya turun lift. Dalam nak turun lift, dah tadi dengar Misteri Jam 12, saya teringat akan kisah yang dikongsi oleh anak saya tentang bunyi yang menakutkan. Tak dengar apa-apa pun, saya keluar dari lift, pergi ke kedai, beli minuman, kemudian saya pulang. Bila nak pulang, saya sampai saja di lobi lift, ternampak ada seorang makcik sedang berdiri menunggu lift. Pintu lift terbuka. Dari jauh, saya nampak makcik tu masuk ke dalam lift. Saya pun lari Kisi. Katanya, saya lari sampai lift saya tekan. Masuk dalam, pintu lift tertutup. Kemudian saya tekan, saya tengok butang lift belum lagi ditekan. Saya tekan tingkat 7, saya pusing belakang baru nak tanya, makcik tingkat berapa? Kisi, dalam lift tak ada orang Kisi. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya bila terdengar bunyi yang anak saya sebutkan. Kisi, bunyinya macam perempuan meringik. Betul Kisi. Saya rasa tak sedap hati, saya tekan tingkat 5, pintu terbuka, saya naik tangga. Pulang ke rumah naik tangga Kisi. Kalau Kisi tak percaya, Kisi boleh periksa lift yang terletak. Nak sebutkan atau tak nak Tak apalah, saya rahsiakan. Takut nanti orang yang tinggal kawasan ni tak nak balik naik lift Semua gaya hidup sihat, panjat tangga. Baik, saya tak nak beritahu anda lift bahagian mana, siap dengan nombor blok dan siap dengan lift A ke B ke C ke D lagi Nanti akan saya kembali selepas pesanan-pesanan ini dengan lebih banyak kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, pendengar Ria 897, banyak kisah yang saya terima pada tengah malam ini dan macam-macam pengalaman yang diketengahkan oleh pendengar-pendengar Ria. Saya juga ada terima kiriman email dari pendengar-pendengar di luar Singapura semalam dan juga ada beberapa kiriman yang saya terima awal tadi. Dan kisah yang diketengahkan tadi, lift, anak beritahu bapa tak pernah percaya. Selalu macam tu lah Bapa takutlah, papa takutlah, kau ni penakutlah, janganlah fikir bukan-bukan. Tapi bila dah terkena, barulah kita faham sebenarnya anak kita apa yang dia rasakan memang menakutkan. Baik, kiriman-kiriman dari pendengar-pendengar kita, macam-macam kisah, macam-macam pengalaman yang saya terima di sini. Ada juga yang berkongsi peristiwa dalam rancangan Misteri Jam 12. Ada yang kata okey, ni dah baca all tadi. Ada juga pendengar-pendengar daripada seberang yang ataupun pendengar-pendengar Ria 897 katanya, salam Kisi. Kalaulah dapat isteri yang berkebolehan melihat benda yang gaib, confirm on the spot pingsan. Hihihi. Dari peminat MJ12 di Brunei. Ini kiriman email yang saya terima lah daripada Izwan Nasri Pungut dari Brunei Darussalam. Terima kasih orang Brunei yang memantau Misteri Jam 12. Ini merupakan email yang saya terima gunakan iPhone send from my iPhone. Kencang Ada juga pendengar kita dari mana ni? Ada tadi saya terbaca kejap ini kiriman-kiriman. Okey. Macam-macam kisah sebenarnya saya terima setiap hari dan ada juga kiriman-kiriman yang menakutkan. Yang ini daripada
Kak Mazlina. Ya, Kak Mazlina kata, apa khabar Kisi? Khabar baik. Nama saya Kak Mazlina dan kakak ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Pengalaman peristiwa ini apabila kakak membawa seorang anak saudara. Sebenarnya tak pernah pun bawa dia keluar. Oleh kerana tempoh hari katanya ibu dan ayahnya ada kecemasan dan harus pulang ke kampung sebab anak saudara ni dia pulang ke kampung. Jadi anak ni pasportnya belum siap, tak boleh dibawa bersama, kakaklah jaga. Usianya barulah 6 tahun dan malam tu pula hari Jumaat, kakak suami dengan 2 orang anak, memang kalau hari Jumaat kita akan keluar merayap sampai pukul 3-4 pagi baru pulang ke rumah. Jadi waktu tu setelah kami pergi late night supper sekitar 1 pagi, suami memandu pula dekat kawasan tempat KC bertugas digunakan katanya tempat KC bertugas Mount Pleasant. Bila masuk dalam kawasan tu memang menyeramkan KC. Jadi anak saudara ni yang berusia 6 tahun ini tiba-tiba tutup mata, katanya takut. Jadi apa yang takut? Kita pun gurau-gurau lah, action. Suami pun berhentikan kenderaan. Bila berhentikan kenderaan di tengah-tengah jalan, katanya suami pun masuk ke dalam satu lorong. Lorong jalan ini dipanggil On Right Road. Betul-betul Kisi, dalam Mount Pleasant ada satu jalan namanya On Right Road. Di sana suami masuk seleko sebab kalau berhenti di tengah-tengah jalan, jalannya kecil, hanya one lane two way traffic. Jadi suami masuk ke dalam dan memandang ke arah semak samun di hadapannya. Bila kami berada di sana, kami pun konon-konon nak tanyalah, investigate. Apa dia tutup mata, takut. Dia menangis Kisi. Jadi akhirnya suami kata dalah. Dan saya pun katanya, Kak Mas pun kata okeylah kita jalan. Bila nak jalan Kisi nak tahu tak? Suami buka lampu sebab sebelum tu suami matikan lampu jadi gelap. Suami hidupkan lampu dengan enjin. Terperanjat kakak bila ternampak Kisi ada keluarga Cina sedang berdiri di hadapan On Right Road sedang melihat kami. Bila kakak nampak, terus kakak Astaghfirullah. Kakak istighfar berkali-kali. Suami tengok kakak, dah tahu dah ada benda tak kena. Malam tu dalam perjalanan keluar dari kawasan Mount Pleasant nak tembus Thompson Road Kisi, kakak, suami semua, anak-anak semua diam. Kalau tadi semua excited, happy sangat. Tapi kali ini semua terdiam. Kakaklah antaranya yang paling terdiam sebab ketakutan terdampak sesuatu tadi. Memang menyesal. Dan Kisi kami tak pulang ke rumah. Tak tahulah Kisi takut-takut benda tu ikut. Kakak dengan suami terus pergi ke tempat lain untuk duduk minum air sekejap sebelum kami pulang ke rumah sekitar pukul 4 lebih pagi. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Okey, saya akan teruskan dengan kiriman-kiriman pendengar-pendengar kita dan yang lain boleh hubungi saya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Ria 897. Ada yang kirimkan email pada saya melalui aplikasi Mi Radio. Ini daripada Zamri, katanya KC sekarang sedang mendengar Misteri Jam 12 di California. Wah, seronok betul tak seram pun KC. Yalah. Kalau di California sekarang ini jam berapa agaknya? Okey, kita terus ke hujung talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Haji Abdul Majid. Cik Haji Abdul Majid, ada pengalaman kisah misteri tentang apa ni? Ini pengalaman saya ada dalam 3-4 tahun lepas lah. Silakan. Jadi saya ni hantar anak saya, dia National Service dekat Changi Loyang tu. Jadi bila dah hantar anak saya dalam pukul 11 lebih, kat situ ada camp kan. Sekarang dah kapal terbang di situ lah. Jadi dekat situ ada satu batu tau. Batu tu dia akan menyerupa betul-betul macam kepala orang. Jadi orang rumah saya ni bilang pergi empit batu tu. Dia pergi tengok lah batu tu. Pergi tengok sekali bang, batu tu macam ada rambut pula lah. Jadi lepas tu saya bang jalan sudahlah. Jadi saya balik lah. Yang saya duduk di betul ini Tampines lah. Blok lain. Jadi bila sampai kat rumah, saya tengok rumah saya lain macam aja tau. Mati dah naik merah semua. Sekali dia menilai ya.
Jadi bila dia menilai ni, saya bilang ni, dia yang benda mengikut lah ni kan. Jadi saya pun baca lah apa yang kita tahu kan. Saya nampak benda tu okey lah, so, alhamdulillah lah, hilang terus. Lagi satu kesi yang berkenaan ini Mount Pleasant tu kan. Kita memang betul, situ kubur Cina tu. Saya tahu tempat tu, saya pernah cari durian kat dalam tu. Anda masuk? Jam berapa tu awak cari durian? Ya? Pukul berapa cari durian? Saya cari durian kat dalam tu. Banyak durian dalam tu. Awak cari apa? Waktu pagi ke, petang ke, malam ke, macam mana? Saya selalu cari 2 pagi, 3 pagi cari durian lah. Oh, 2 pagi dekat lampu sulung. Okey, terima kasih ya bang Satu yang kedua tu berkenaan dengan Cik Sri kan, daripada mana? Daripada Germany tu kan. Itu semua dia berskafal banyak-banyak. Oh, ini yang semalam tu lah, semalam Apa orang yang dah mati tu kita tak boleh panggil balik. Yang pertama sekali dia sudah ada dalam alam kubur. Kedua selepas alam kubur baru pergi ke alam barzah. Yang boleh kita panggil cuma para syuhada atau anbiya saja. Itu saja, ingatkan dia Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 6691197. Berikut ini kisah yang ingin saya sentuh daripada seorang pendengar yang menetap di Skudai, Johor, Malaysia. Namanya siapa ni? Fatimah Amri. Ya, Fatimah Amri berkongsi pengalaman. Saya gunakan nama ringkas Fatimah. Assalamualaikum Kisi, juga pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Fatimah Amri. Sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan tahniah kepada KC dan stesen Radio Ria kerana menghasilkan satu rancangan yang cukup menarik setiap malam. Tak sangka pula rancangan di radio cerita hantu ni boleh menambat hati saya yang jarang mendengar radio. Terima kasih pada Fatimah anda ya. Dan katanya Fatimah, pengalaman yang saya ingin ketengahkan, perkara ini berlaku pada tahun lepas apabila saya dengan suami pulang ke kampung pukul 1 lebih pagi setelah mendapat berita dari jiran sebelah yang ibu kami sakit tenat, demam panas. Sebelum ni saya tanya ibu, tanya khabar. Waktu petang tu berbual tak ada apa-apa. Tapi malam-malam Kisi, 12:30 malam lebih, dapat panggilan jiran sebelah mengatakan ibu sedang sakit demam panas. Jadi saya dengan suamilah yang sampai dahulu sebab adik-beradik yang lain tinggal agak jauh ya, tinggal di kawasan bandar di Kuala Lumpur. Jadi bila pulang ke kampung saya di kawasan Skudai, katanya bila sampai di sana ada beberapa jiran yang berada di veranda rumah, ada juga yang berada di atas. Ibu sedang terbaring atas bilik dan saya terdengar ada 2-3 orang sedang membaca surah Yasin. Rasa pelik pula, ibu saya ni demam panas, kenapa sampai ada orang baca Yasin semua? Jadi masuk ke dalam, Kisi bila melihat keadaan ibu terperanjat Kisi, mulutnya berbuih, matanya merah terbeliak, rambutnya Kisi dah macam rambut nenek kebayan. Terperanjat melihat keadaan ibu. Tiba-tiba keluar seorang pakcik jiran sebelah, kami gelarkannya Pak Yah. Jadi Pak Yah ni keluar dan tarik saya dengan suami keluar dan berbual. Apabila Pak Yah menceritakan terperanjat, katanya ibu saya terkena buatan orang. Jadi saya tanya, macam mana perkara ini boleh berlaku? Dia tak pasti. Tapi awal tadi, bila dia dengan anak yang sampai dahulu dalam rumah, katanya di sini beliau dan anak dengan isteri nak menziarahi ibu saya. Jadi bila ketuk pintu rumah, tak ada orang jawab. Tiba-tiba dengar suara ibu saya sedang mengerang kesakitan. Jadi pintu terbuka. Beliau dan isteri dengan anaknya masuk ke dalam dan terperanjat apabila ternampak di atas lantai dalam bilik ada teluh yang pecah. Jadi dia tak nak cerita panjang. Katanya itu dahsyat lah. Itu satu perbuatan sihir dikenakan oleh seseorang. Dan sekarang ini sebab itulah mereka membaca surah Yasin dengan harapan apa jua kejahatan, kejahilan yang dilakukan dapat dihentikan, tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kisi pendengar Ria 897. Kata pendengar kita ni, kata Fatimah, setelah orang semua dah rasanya penat, satu persatu baliklah setelah saya dengan suami dah sampai, termasuklah Pak Yah dengan anaknya pun pulang ke rumah. Hampir pukul 4 pagi, rumah dah kosong, dah tak ada orang.
Saya dengan suami sedang menantikan adik-beradik yang lain dalam perjalanan dari Kuala Lumpur untuk pulang ke kampung di Skudai, Johor. Saya dengan suami sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba, Sayang. Apa, Mam? Tengok, Mak. Casey. Mak saya, kalau tadi terbaring berbuih mulutnya, kali ini dia bangun, berdiri berjalan, Casey, menuju ke dapur. Astaghfirullahalazim. Mak. Mak saya tak toleh, Casey. Jalan terus sampai dapur rumah. Dia keluarkan ikan dalam peti ais. Dia makan begitu saja. Teman-teman Ria 897, dan memang sah, ibu saya terkena perbuatan orang. Dia makan dengan lahapnya sampai berdarah bibi kerana tercucuk tulang ikan. Saya dengan suami terpaksa tarik ikan yang dipegang dari mulutnya. Kemudian dia mengamuk. Dia terus berjalan masuk ke dalam bilik dan baring kembali di atas katil dan mula jatuh sakit lagi. Tak boleh bergerak dan mengeluarkan suara mengerang kesakitan, mungkin seolah-olah seperti orang naik nazak. Sampai katanya ke saat ini, saya tak akan dapat lupakan malam ibu terkena perbuatan orang. Ibu hanya kekal hidup selama lebih kurang hampir sebulan sebelum menghembuskan nafas terakhir kerana tidak kami berjaya berjumpa seorang pun pakar yang boleh mengubati ibu. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat tengah malam, ya. Selamat tengah malam. Baik, di sini saya terima beberapa kiriman email daripada teman-teman kita yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897 dan ingatlah setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Dari pendengar-pendengar yang lain, ini dah baca awal tadi. Kenapa tak boleh refresh? Hairan pula ni, macam ada tak. Okey. Yang ini daripada kiriman Kusmatina. Nama macam artis. Katanya Kusmatina, kisi saya pendengar daripada Batam. Suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Kalau kisi enggak percaya, di Batam ini ramai peminat penggemar stesen radio Ria. Ya, untuk rakan-rakan teman-teman Indonesia yang sedang mendengar siaran Ria, salam kenal-kenal. Untuk kisi terus kendalikan rancangan ini dengan kisah yang power. Wah, power Kusmanita. Ya, terima kasih pada anda kiriman email ataupun email yang saya terima daripada Kusmanita. Yang ini dari pendengar kita, okey, daripada siapa ni? Syazwan katanya, Casey, saya ingin berkongsi sesuatu. Semalam saya balik agak lewat lah pukul 1 pagi bersama dengan ibu dengan ayah. Apabila kita ternampak depan rumah jiran, pintunya jarak dengan pintu kami 2 pintu jauh lah. Jadi rumah kami ada 2 pintu, dia pintu yang ketiga. Depan rumah jiran ni ada seorang makcik sedang menyangkung. Kemudian yang nampak sebenarnya adalah ibu saya. Dia tegur, saya ni sedang sibuk main handphone. Bila tengok memang benar, Kisi, depan rumah jiran tu ada makcik sedang menyangkung. Tak tahu sebenarnya apa yang makcik tu nak, ataupun mungkin agaknya dalam rumah tu orang tak ada rumah ke, dia baru sampai ke, tak apalah. Jadi saya dengan ibu, katanya dengan ayah saya masuk ke dalam rumah. Kemudian kami pun mandi dan nak tidur. Bila mandi dan nak tidur, saya punya bilik pula, kata beliau ni, betul-betul lah Syahsun kata tepi koridor. Sedang tidur dengan orang ketuk tingkap. Teng. Saya buka tingkap, saya tengok di luar tak ada orang. Saya tutup balik. Saya cuba nak lelapkan mata, dengar lagi orang ketuk tingkap beberapa kali. Saya buka tingkap, tengok di luar tak ada orang, Kisi. Kemudian teringat pula makcik menyangkung depan rumah tu. Barulah fikir bukan-bukan. Dan Kisi, sampai sekarang kami sekeluarga pun tak tahulah sebenarnya makcik tu jual keropok ke, ataupun memang merupakan saudara, ataupun mungkin rakan yang datang tapi rumah tak ada orang. Nak tanya jiran ujung, kami tak kenal rapat sangat. Takut nanti orang kata kami kipo. Hihihi, ketawa beliau. Baik, kalau ada kisah menarik, anda hubungi saya sekarang 669-11897.
Kita teruskan dengan pengalaman anda pada tengah malam ini bersama dengan saya, Kak Fatimah. Apa khabar, Kak Fatimah? Baik. Kak Fatimah buat panggilan dari mana, Kak Fatimah? Panggilan dari mana tak nak bilang. Nanti saya cerita orang takut pula nak dan pengalaman Kak Fatimah ni tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman saya 3 tahun lepas. Masa itu saya ni tengah baring, berbual tak ni ya. Tak jelas kalau baring. Hello. Ya, silakan teruskan. Masa itu 3 tahun lepas saya tengah menonton televisyen hingga 1 lebih pagi bersama anak saya yang umur 3. Selepas siaran habis, saya tutuplah televisyen. Lepas tu saya teringat kucing saya, kesayangan kami itu hilang, tak dekat rumah. Jadi saya pun ajak anak saya pergi cari kucing tu. Saya rumah di tingkat 9 di koridor. Jadi saya tunggu anak saya mencari. Dia turun lift lah kan. Tapi saya tak tahu dekat mana. Jadi saya tunggulah anak saya. Rumah saya ada 3 lift A, B, C. Jadi saya berdiri menghadap lift A dengan B. Saya kata dalam 1 lebih lah kejadian ni. Tiba-tiba saya nampak lift daripada tingkat atas. Lift B dari tingkat 12 turun kat tingkat 9 tanpa orang picit tak kisi. Dia terbuka. Lepas terbuka, saya perhatikan lah. Saya cool aja lah, saya perhatikan. Lepas tu dia tutup balik. Dia naik balik kat tingkat 12. Lepas tu tinggal lift A pula, sama juga. Dia tingkat 12 turun ke tingkat 9. Dia terbuka, dia tutup balik. Saya masa itu macam tak rasa apa-apa tau. Lepas tu dia naik balik tingkat 12. Saya pun heran lah, saya pelik. Saya diamkan diri. Saya tak ada perasaan takut masa itu. Sekali saya nampak lagi sekali lift B. Lift B turun lagi di tingkat 12. Turun sampai tingkat 5. Saya dah agak mungkin ini anak saya tau. Jadi saya tunggulah. Sekali saya tengok naik atas, anak saya keluar. Anak saya cakap, Bu, saya sikit butang lift ni. Saya picit-picit, kenapa dia orang tak turun kat tingkat 5 cikgu? Saya kat tingkat 5 lama tak Bu. Saya kata, Bila dia cakap gitu, saya pun macam rasa macam, saya sedar yang saya ni macam rupanya saya diganggu tau dengan lift yang kedua-dua lift tadi. Saya cakap dengan anak saya, ini mungkin saya ibu diganggu lah dek. Lift tu sebenarnya dia terbuka, dia terbuka tu, dia nak mengundang ibu masuk, tapi ibu tak masuk. Ibu hanya perhatikan aja. Itu baru tiba-tiba saya punya perasaan takut. Ya Allah, tak cakap. Lepas tu saya ikut anak saya cari kucing saya. Ni tingkat 12 turun sampai tingkat 5. Jumpa kucing saya kat depan lift. Padahal anak dia lama kat tingkat 5. Kucing tu tak ada. Bila kami cari, barulah kucing tu ada. Yang itulah pengalaman saya. Rumah saya tak nak bilang kat mana, nanti orang takut. Terima kasih ya. Okey, itu ajalah Kisi. Terima kasih Kak Fatimah. Itu adalah pengalaman akak kita. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 6691897. Para pendengar Ria 897, kalau anda rasa takut, anda matikan suara radio anda. Misteri Jam 12 memangnya hanya satu hiburan saja. Selamat tengah malam. Apa kabar Kisi dan pendengar Ria 897? Nama saya Kak Rahmah. Kakak ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Kisah ini berlaku agak lama Kisi, tahun 2001. Waktu itu kakak dengan suami baru saja dapat menantu. Betul Kisi, kata orang menantu ke hantu. Dan itulah sebenarnya yang dialami oleh keluarga kakak. Anak kakak telah pun mengahwini, berumah tangga dengan seorang gadis. Tapi gadis ni bukan dari Singapura. Kakak tak nak sebut dia dari mana Kisi. Gadis ini bukan rakyat Singapura, bukan dari negara ini. Gadis ini dari luar Singapura.
Tapi kita semua serumpun. Jadi kata Kak Rahmah, menantu ke hantu. Waktu malam, dipendekkan cerita kata Kak Rahmah, tak nak panjangkan sangat, kakak direct to the point. Ini setelah suami kakak beritahu kakak akan sesuatu yang pelik tentang anak menantu. Pendengar Ria 897, Kak Rahmah memberitahu saya dalam kiriman SMS yang nak diringkaskan ini, lebih kurang setelah hampir 6 bulan, anak dah berumah tangga. Mereka duduk serumah sementara anak menantikan rumah baru mereka. Apa yang berlaku sekitar pukul 3 pagi. Kak Rahmah ni sedang menantikan suami pulang dari tempat tugas. Sebelum tu suami dah telefon sebab nak balik makan, lapar sangat. Jadi kakak pun bangun, panaskan lauk semua. Sedang panaskan lauk, terdengar pintu bilik anak terbuka. Ternampak menantu kakak keluar. Bila dia keluar Kisi, kakak punyalah terperanjat apabila dia berjalan dengan tidak berpakaian. Seutas benang pun tidak ada pada dirinya. Jadi kakak terasa pelik, kakak tegur dia. Kakak sebut namanya berkali-kali, langsung dia tak sedar diri Kisi. Dia jalan sampai dekat dapur, dia buka peti ais. Kemudian dalam dapur kakak di peti ais tu, kakak ada simpan hati dengan limpa. Dia ambil benda tu yang masih berair dan berdarah, dia makan depan kakak. Kemudian letak balik, dia masuk ke dalam bilik. Apa yang kakak nampak membuat kakak rasa terperanjat sangat. Sebelum ini, suami dengan kakak beberapa kali dapati daging-daging mentah dalam peti ais semua habis. Tak tahulah siapa yang makan, tapi ada bekas orang koyakkan, ada bekas orang gigit. Bila tanya, semua tak mengaku. Bila perkara ini berlaku depan mata kakak, baru kakak perasan dan terperanjat dibuatnya. Pendengar Ria 897, yang peliknya, apabila kakak masuk ke bilik anak, terperanjat. Takkanlah menantu kakak ni dalam sekelip mata boleh pakai baju tidurnya, sambung tidur balik. Kakak buka lampu, konon-konon nak cari barang. Anak terbangun, menantu pun terbangun. Anak tanya, "Mak, ada apa, Mak?" "Oh, tak ada, pintu bilik kau terbuka tadi." "Ah, tak apalah." Kakak tutup balik. Suami balik beritahu suami tak percaya. Tapi Kisi, kakak nampak Kisi, menantu kakak dengan tidak berpakaian keluar dari bilik. Sekarang ni dah tak tinggal dengan kakak. Mereka tetap berumah tangga. Dah masuk hampir 10 tahun. Mungkin apa yang kakak nampak ni adalah gangguan emosi ataupun gangguan mata. Terima kasih. Saya akan teruskan dengan kisah pengalaman anda, dan ada juga kiriman email yang saya terima daripada pendengar-pendengar kita. Katanya, Assalamualaikum dari Shasha Ismail. Assalamualaikum dari Netherlands. Ini semalam dikirimkan email ni 6.40 petang sekarang di Netherlands. Sedang buat ipuk-ipuk. Betul ke buat ipuk-ipuk ke? Entahlah Power sih cerita malam ni. Oh, yang buat ipuk ni lain orang Yang buat ipuk-ipuk ni teman kita yang namanya siapa ni? Norlin. Norlin berada di Dubai, sedang buat ipuk-ipuk untuk suami, sedang mendengar MJ12. Terima kasih. Yang ini pula dari New York. Wah, cuaca sejuk seram dengan cerita-cerita dari Rahim Artali yang berada di New York. Terima kasih bagi Encik Rahim yang juga memantau siaran Misteri jam 12. Saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya, dan anda boleh hubungi saya di 669-11897. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Saya Mokhtar, Kesi. Cik Mokhtar, silakan. Ini terjadi baru minggu lepas, Kesi. Di salah sebuah kondo di daerah Patterson Hill. Ini kondo, kalau Kesi nak tahu, orang kaya atas orang kaya punya kondo. Sebab kondo dia satu unit 20 juta, Kesi. 20 million. Daripada tingkat 24 sampai bawah ada swimming pool. Ini terjadi pada teman saya, lelaki dan perempuan. India Muslim daripada Malaysia. Diorang buat clocking 10.30 malam kan. Jadi bila diorang dah bikin perimeter clocking,
Salah satu kondo dekat depan tu paling-paling ada 9 unit. Yang belakang lagi dia ada 2 kondo. Yang dekat belakang tu 1 unit je. Maaf lah, pasal mahal sangat kan. Jadi tak banyak orang lah. Jadi bila diorang dah buat clocking, perimeter nombor 1 kondo okey, nombor 2 punya yang ada 1 unit dia orang tinggal, yang lain semua kosong. Diorang kena bikin clocking dekat rooftop tingkat 24. Jadi bila diorang naik atas, diorang nak kena buka lampu, diorang nak kena masuk dekat water tank ke depan. Jadi sebelum diorang buka pintu tu, diorang ternampak apa dekat tangga besi tu Cik Kak tengah duduk menyangkung. Jadi kawan saya yang nama Rafi ni cepat-cepat dia tarik kawan dia yang perempuan tu cabut. Diorang tak bikin tu clocking. Itu clocking point nombor 12 ke 13 tak silap saya. Jadi diorang lari. Diorang lari turun ke tangga. Itu hari Senin. Jadi hari Sabtu giliran saya pula. Saya kena OJT dekat sana kan. On job training lah. Jadi saya tunggu, saya sama 2 orang supervisor, ada 1 abang tu. Jadi kurang lagi seorang. Saya tunggu nak dekat pukul 10 gitu. Si Rafi ni juga yang datang. Dia juga pasal permanent ni orang 2 orang off kan. Jadi saya dengan Rafi tu pergi 10:30. Bila dah jalan buat clocking nombor 1 kondo, nombor 2 kondo, jadi cakap dengan saya, ini tempat abang, ini tempat. Kenapa? Tak mau cerita abang, pasal kita nak pergi ini tempat nanti kan. Jadi saya dah bikin terus kita naik dekat atas. Bila kita naik atas dekat 24 tu, dia hidupkan lampu. Dia yang buat clocking, saya perhatikan dengan lampu solo kan. Dia masuk dekat water tank, tapi tak nampak apa-apa. Bulu roma saya meremang ke situ tempat. Memang tak nampak. Saya tertengok ni tangga besi ni pergi mana ni atas. Dia diam, dia tepi muka pun saya tengok dah macam gelatar dia kan. Cepat-cepat dia clocking, dia tutup gate, dia matikan lampu, turun tangga, baru dia bilang saya, bang itu tempat abang dekat tangga besi tu saya nampak kakak duduk. Oh dekat sini rupanya. Padan bulu roma aku meremang tapi tak nampak apa-apa. Itu je ke si. Terima kasih Cik Muntah. Jadi ini saya nak tanya pasal apa? Mount Pleasant Mount Pleasant kan ada nama On Red Road dari Kesi bilang kan. Itu ada kampung Melayu Kesi. Dalam kampung tu? Nekat nama dia. Kampung apa? Kampung Nekat. Dekat-dekat Kubu Cina, Kampung Nekat. Banyak teman-teman saya semua tinggal kat daerah sana. Situ memang tempat keras Kesi. Nanti satu hari saya cuba rakamkan. Tengah hari petang kalau saya naik motor jalan sana pun bulu roma meremang. Pasal sunyi tempat situ. Betul-betul Kampung Nekat Kesi Nekat terima kasih. Ya sama-sama. Baik, saya akan cuba rakamkan nanti Misteri Jam 12 di Mount Pleasant. Tengoklah, kalau saya berani saya buatlah. Kalau tak apa. Kadang-kadang saya kena tengok hari bulan juga. Hari bulan beranilah. Hari bulan tak berani, beruntung makan betik, saya tak buat pun cantik. Baik, kita akan terus dengan pemanggil kita selanjutnya di 669-11897. Saudara ingat, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Pendengar Ria 897, sebelum saya jawab panggilan anda, ingin saya ketengahkan, berikut ini, email ini hampir saya terlupa, yang dikirimkan oleh pendengar kita. Dan kisah ini juga bukan dari Singapura, dari seberang. Pengalaman peristiwa dikirimkan oleh pendengar yang bernama Nurul Aini, berkongsi peristiwa pengalaman beliau dan suami. Gara-gara nak dapatkan kereta murah dan bagus, inilah terjadinya pengalaman yang menyeramkan. Apa kabar Kisi dan pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Nurul Aini. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa yang menakutkan. Saya dengan suami sebenarnya memang memang idam-idamkan nak bawa sebuah kereta ni. Bukan kereta buatan Malaysia, tapi kereta ni agak mahal kalau nak dibeli. Nak dapat pinjaman bank pun susah. Tapi kalau kereta kenderaan buatan Malaysia, memang senang dapat pinjaman. Sebab katanya kerajaan Malaysia menggalakkan kami menggunakan barangan buatan Malaysia. Saya dengan suami tengok paper, surat khabar. Ada tak orang nak jual kereta kenderaan mereka second hand dan sebagainya.
Hampir setahun saya dengan suami mencari. Tapi sementara itu masih menggunakan kereta buruk kami. Kereta yang lama. Kereta ini sebenarnya telah pun diturunkan daripada bapa mentua. Dan bila bapa mentua dah tak memandu lagi menunggang motosikal, diberikan kepada anaknya, iaitu suami saya. Pendengar Ria 897, Nurul Aini memberitahu, akhirnya setelah hampir setahun mencari, terjumpa satu iklan di akhbar. Kereta berjenama ... tak nak sebutkan sebab nanti yalah pam-pam je lah. Ini free advertisement. Katanya kereta berjenama ... ini dipaparkan di surat khabar dengan harga yang luar biasa. Misal katalah, kata beliau dalam kiriman email ini, harga pasaran kereta ini sekitar RM60,000 Malaysia. RM60,000 Malaysia. Tapi kisi, harga yang dia nak jual RM45,000 Malaysia. Mana nak dapat harga murah macam tu? Dan kereta ini baru setahun lebih digunakan. Saya dengan suami dengan segera menelefon pemilik kenderaan. Kita telefon dari pagi sampai ke malam, ada telefon berbunyi tapi tak ada orang jawab. Sampaikan saya dengan suami gelisah, sampaikan kami menyumpah. Ini nak jual kereta ke apa ni? Pendengar Ria 897, keesokan harinya, telefon tak jawab. Saya dengan suami sedang tidur. Kisi, kami sedang tidur. Pukul 1 pagi, saya ingat lagi, waktunya 1 pagi. Sedang saya tidur dengan suami, telefon bimbit saya berdering. Hello? Hello, siapa ni? Dengan suara yang mengantuk. Hello? 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 Casey, saya tengok nombor macam kenal. Tapi nombor tu tak pun saya simpan dalam telefon bimbit. Saya letak tepi, saya tanya suami, "Bang, abang kenal tak nombor ni?" "Macam pernah nampak." Tak apalah, tidur je lah. Saya dengan suami tidur. Keesokan harinya pula, saya masih teringat nombor tu. Saya cari. Rupa-rupanya nombor itu adalah nombor yang dipaparkan dalam akhbar tentang seseorang yang nak menjual kenderaannya. Akhirnya Kisi, setelah 4 hari baru dapat berhubung dengan pemilik kereta tersebut. Kisi, kami berjumpa. Kami telah pun membeli kenderaan itu dan dipendekkan cerita dapat memandu Kisi. Kebahagiaan kami hanya kekal selama 2 minggu lebih sebelum benda-benda yang menakutkan berlaku. Kenderaan tersebut diletakkan di hadapan rumah. Kami tinggal rumah teres. Depannya adalah tempat letak kenderaan. Ada halaman kecil. Malam-malam hari suami dengan saya terdengar bunyi orang menangis. Kereta tu alarm bunyi sendiri, entah siapa yang pegang. Pada mulanya fikirkan ada perompak nak masuk. Tapi benda ni dah lazim berlaku. Sampaikan jiran sebelah katanya pernah beberapa kali ternampak ada perempuan duduk di tempat duduk belakang kenderaan yang kami baru beli. Dipendekkan cerita Casey, rupa-rupanya kereta tu ada sejarah hitam. Tapi saya tak pasti apakah sebenarnya punca sejarah hitam. Bila cuba hubungi pemilik kenderaan, nombor yang digunakan, nombor yang ada dial tidak digunakan lagi. Berkali-kali telefon, nombor yang ada dial tidak digunakan lagi. Casey, kami terpaksa hidup dengan kereta yang ada penunggu di dalamnya. Itulah pengalaman daripada pendengar yang bernama Nurul Aini. Kisah tentang kenderaan kereta dengan harga yang murah. Kalau di Singapura, rumah harga murah, mungkin rumah tu ada kematian luar biasa. Yang ini kereta di Malaysia, bukan buatan Malaysia, jenama lain dengan harga yang cukup murah. Jadi bagaimana agaknya? Kita akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah bertemankan saya, Casey. Baik, pendengar Misteri Jam 12, saya akan berehat seketika. Tapi saya terima satu kiriman email yang dikirimkan pada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg melalui aplikasi Mi Radio. Ini saya suka dengan teknologi zaman sekarang, cakap sesuatu
dengan cepat orang respon. Facebook orang respon, berikan pendapat pandangan, ada senda gurau, ada juga kirimkan SMS, ada juga yang kirimkan email. Yang ini email daripada seorang pendengar dari seberang tambak, namanya Yashaki. Wah, kencang nama Jepun. Katanya, Yashaki KC, saya pendengar setia MG12 dari Malaysia. Sejak Zan Zofian sampai sekarang saya mendengar kisah yang tadi KC ceritakan tentang kereta tu, sebenarnya saya tak pasti benar ataupun tidak, kata Yashaki. Tapi setahu saya pernah dengar kisah tentang kereta puaka. Untuk pengetahuan KC dan juga pemilik kenderaan tersebut, kalau tak silap saya, kereta itu adalah pertama kali bekas pemilik seorang warga Cina. Dan katanya di sini, sebelum tu biar saya jelaskan, saya tak tahu ini benar ataupun tidak. Tetapi warga Cina ni seorang lelaki, seorang suami telah pun membeli sebuah kereta. Lazimnya orang-orang Cina akan membakar kereta kertas untuk orang-orang tersayanglah di masa kemudian. Tapi seorang suami dinasihatkan oleh seorang katanya priest ataupun ahli agamanya lah, kata beliau ini, supaya menghadiahkan isteri yang dah meninggal dunia sebuah kereta yang benar. Jadi mengikut apa yang saya dengar daripada cerita mulut orang, suaminya ni sebenarnya dah berpisah dengan isteri. Suaminya pula dah pun berpisah dengan isteri, tapi sebelum tu isterinya inginkan kereta jenama ... Adakah benar sama jenamanya? Dan kata beliau lagi, bila isteri belum sempat suami hadiahkan, isterinya kemalangan jalan raya. Dan saat itulah isterinya sentiasa menghantui suami. Setiap malam akan datang, ketuk tingkap bilik, akan ada penampakan di halaman rumahnya, sampaikan membuat suami takut. Suami telah pun mendapatkanlah Tok Bomo Cina ni, dan Tok Bomo Cina telah pun seolah-olah berdampingan dengan roh si isteri dan menyuruh si suami membeli sebuah kereta yang benar, dan kereta itu hendaklah dibeli, bukan dibuat dari kertas. Selepas itu, di kereta itu pula akan dijalankan satu upacara. Selepas tu, upacara pemujaan. Dalam kereta tu ditaburkan barang, kereta tu akan diasapkan dengan asap joystick dan sebagainya, akan dibaca, dan setelah 7 hari 7 malam kereta tu disimpan, barulah kereta tu boleh dijual pada sesiapa. Dan sesiapa yang memiliki kenderaan itu pastinya akan terkena gangguan roh si mati yang seringkali akan kelihatan di tempat duduk belakang. Oh, ni betul ya Syaki Oh, jadi nasib baiklah kereta itu berdaftar pelik Malaysia Ya, jadi sesiapa yang nak beli kereta second hand, fikir-fikirlah 2 kali. Mungkin kenderaan yang anda nak beli milik kenderaan hadiah kepada si mati. Okey, seram kisah tadi daripada pendengar kita. Benar atau tidak entahlah, tapi itulah, hati-hatilah. Nasib baik tak sebut je nama kereta tu kalau saya sebut habis. Di Facebook dia macam-macam ada kata nama kereta brand baru kereta nama dia Puaka. Baik, kita akan teruskan dengan mungkin pemanggil-pemanggil kita di hujung talian. Dan kalau ada kisah misteri, anda hubungi saya sekarang 669-11897. Dan lagu tadi dari kumpulan di Masif, lagunya Rindu Setengah Mati. Ya, baik, mungkin kita bayangkan isterinya tu dikatakan yang dah mati tu, kata pakar lah katanya, kau tak boleh bakar kereta kertas, kau kena beli dia sebuah kereta. Kemudian aku akan baca-baca lah macam seru-seru lah. Jadi sekarang ni mungkin agaknya roh Corin isterinya ke roh isterinya tu berada dalam kenderaan suami yang beli tu. Simpan 7 hari 7 malam. Selepas tu nak jual, kau jual lah. Jadi siapa yang ada kereta yang second hand yang disebutkan tadi tu yang dimiliki lah oleh seorang suami isteri ni, Nurul Ain. Kisahnya menyeramkan sangat dengan suami. Dan sekarang ni mungkin Nurul Ain dah pun jual kenderaan tu pada pemilik berikutnya. Saya tunggu kisah dari anda. Mungkin dia belum kenal Misteri Jam 12, belum kenal saluran Ria. Mungkin bolehlah sesiapa yang kenal boleh kenalkan dia pada saya, dan saya nak dengar adakah
benar atau tidak lah. Mungkin lah. Tak tahulah siapa pemilik Pada saya kereta tu hantar scrap sudah lah. Tak perlu nak jual-jual lagi. Ayolah, okey. Kita teruskan dengan pengalaman anda. Bersama dengan saya di ujung talian, kita ada pendengar kita hari rekod ini. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa bercakap tu? Salbia sini. Buat panggilan dari mana ni? Dari Queenstown. Silakan. Kak Casey cerita tadi ketawa kat sini. Nak naik kereta tu? Tak nak. Tak apa Tak ada. Dia boleh belikan isteri kereta yang betul, kemudian dia sema-sema kereta tu macam betul lah Nak taruh nama baru kan? Kereta keluarga. Nama baru. Brand baru. Dan okey, dari Kak, pengalaman kakak ni tentang apa ni? Silakan. Tentang masa tinggal dekat Gimo lah. Tahun 60-an. Oh, okey. Kita orang dengan kakak angkat kat rumah lah. Waktu tu anak masih kecil lagi. Kali minta izin dengan suami. Pergi jemputan. Dia nak jemaah andam kan. Jadi kakak tolong dia lah kan. Sekali balik pukul 1 pagi. Kita orang nampak kat railway tu kan nak tembus pergi rumah kita orang. Teksi kalau masuk dalam orang tak ada tau. Dia orang takut. Jadi kita turun dekat jembatan. Sekarang jembatan tu dah pecahkan. Kita turun kat bukit gini kan. Kalau kita nampak benda tu tau agaknya mak pun lah kan. Muka dia ngadak kat semak-semak. Tapi belakang semak-semak tu ada rumah. Kali kat saya dah pergi kita orang. Kita orang diam-diam tu senang tangan gitu je lah kan. Bila sampai tu kan, boleh menangis tak. Muka dia ngadak kat semak-semak, dia menangis. Hari satu pergi keliling, semua anjing. Anjing tu melalak. Yang Salih kat Salih macam takut lah kan. Baca-baca apa yang kita dapat tu kan. Kaki kita orang nak melangkah, nak sampai ke rumah tu kat kereta api tu. Macam berat tu kasi. Lama-lama kita orang punya bulu roma semua naik. Si Kak Zai buat apa tau? Kita tidak tahu. Maaf, jangan marah semua ya dengar. Angkat kain dia. Habis dah lepas ke depan kita orang ketawa gila-gila hati lah kan. Kak Zai tu tak senonoh lah. Kita sampai kat rumah kampung tu kan. Kenapa Kak Zai angkat? Aku diam je lah. Dia cakap gitu. Habis sampai kat rumah lah dia. Habis suami dah dengar kita orang ketawa ngelekek kan. Tapi tak ngelekek sangat lah kan. Tapi kita dah nampak benda tu kan. Masuk bilik mandi, basuh muka, basuh telinga semua kan. Terus kita orang cerita dengan suami semalah. Dia orang buka lampu semua kan. Itulah ceritanya Kak Sal. Tahun 60-an lah duduk kat Limo. Kampung tu jam lah. Sekarang tinggal Queenstown lah. Queenstown dah sana pecah Dekat lah tu sekarang pecah sana. Kita dapat rumah sini. Tapi rumah tempat tu banyak orang kenal lah tu. Kat railway jalan terus tu kan. Betul-betul. Dah lama tu Dia ada rumah teres tu kan. Banyak orang nampak. Masa belum siap ada buka air. Masa kerja kontrak ada kat situ kan. Rumah teres. Nampak buka air. Nanti yang jaga tu tengok. Nampak anjing. Nampak benda tu. Pada buaya tu. Itulah masa kita orang masa duduk sana lah tu. Ceritanya. Terima kasih Kak Sal Kak Sal, keretanya jenama apa Kak Sal? Apa nama kereta dia? Puaka. Kita nak bikin tak? Suka Kak Sal Nak cari. Pagi-pagi kalau kita orang dengar Casey punya siaran ni pukul 12 lebih kan. Sampai habis tau. Terima kasih. Bila kerja besok, nanti orang office tanya tau. Now the day sleepy katanya tau. Habis kita orang tak bilang kan, dengar cerita ni kan. Kita kata, oh yesterday I dreaming something lah. Dia kadang-kadang kita sibuk malam. Terima kasih Kak Sal Okay, terima kasih. Mandi. Yesterday I dreaming something. I also dreaming that I'm going home already. Right now is 2:03 AM. Thanks to all my friend who reminded me. Casey, don't want to go home, is it? Thank you so much. We all, my heart, I love you all. Saya buat orang putih pula macam Kak Sal tadi all the dreaming today lah. Now the MG12 is already the end. Then I see you tomorrow 10 o'clock to until 2 AM lah. And of course the story all every night. They're very scared. They're very afraid of the ghost. Don't please the story that you listen tonight are all joking, not real. Baik, saya jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Saya akan ketengahkan satu kisah peristiwa. Yang ini daripada pendengar kita. Bukan sekarang ini untuk esok malam.
Ini mana tadi saya dah print email ni. Kejap ada, kejap tak ada. Ini dia. Daripada pendengar kita, namanya Mulyadi, Mulyadi nama beliau. Pendengar dari Indonesia, berkongsi pengalaman dan apakah kisah yang ingin diketengahkan dari Indonesia. Ini berkaitan dengan kirimannya, tajuknya Kuntilanak. Oh, dengar saya cakap, tersebut pula cakap.